peperangan pada masa zaman peperangan dunia kedua dulu. Jadi bumi Mekah ni tak pernah dicatatkan dalam sejarah berlaku peperangan yang besar yang menyebabkan matinya beribu-ribu orang warga Mekah. Pernah terjadi pertumpahan darah dalam Masjidil Haram pada tahun 1979 kalau tak salah saya, iaitu adalah golongan pelampau yang menguasai Masjidil Haram beberapa ketika, sehingga tentera Saudi masuk untuk menumpaskan golongan-golongan ini. Maka berlakulah pertumpahan darah dalam Masjidil Haram, tapi dia tidak melibatkan warga kota Mekah secara keseluruhan. Kota Mekah waktu itu masih lagi Al-Baladul Amin, dan sampai hari ini pun tidak berlaku peperangan, tidak berlaku pergaduhan, peperangan yang menyebabkan korban beribu-ribu nyawa yang tak berusaha, tak ada tuan. Baik. Allah SWT bersumpah dengan 3 perkara di atas, bahawa dia telah mencipta manusia dengan sebaik-baiknya, baik dari segi fizikal maupun dari sudut fungsinya. Jadi ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menekankan, setelah bersumpah dengan pokok tin, pokok buah zaitun, buah tin, buah zaitun, dengan Bukit Tursina, dengan Makkahul Mukarramah, maka Allah Ta'ala menegaskan bahawa manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah SWT yang diciptakan paling sempurna. Dan manusia mempunyai kelebihan yang tidak ada pada makhluk-makhluk lain. Apa dia tuan-tuan? Iaitu manusia ini dikurniakan akal. Dengan manusia dikurniakan akal, yang manusia boleh menjadi khalifah di atas muka bumi, mentadbir bumi ini sampai ke hari ini, membentuk tamadun-tamadun kemanusiaan, tamadun kehidupan yang hebat. Kenapa? Kerana dengan akal yang dikurniakan pada manusia, manusia ada dipanggil sebagai ada inovasi, kreativiti, inovasi dan sebagainya. Maka kita lihatlah banyak benda-benda yang dicipta oleh manusia. Rumah manusia cipta, kereta manusia cipta, kamera yang merakam gambar kita ni pun ciptaan manusia, bukan kucing yang cipta kamera ni. Apa benda yang dicipta oleh kucing? Apa benda yang dicipta oleh gajah? Apa benda yang dicipta oleh haiwan-haiwan yang lain? Tiada. Mereka hanya memanfaatkan sumber alam yang ada di sekeliling mereka saja. Mereka tidak ada akal fikiran untuk memikir daripada benda yang ada ni kita nak buat apa, tak ada. Pada mereka ada makanan, makan, ada minuman, minum, sakit perut, berak, buang air besar, buang air kecil, dan ada pasangan, kahwin. Itu saja. Tapi manusia tidak. Manusia dengan akal yang digunakan Allah SWT, manusia menjadi makhluk Tuhan, makhluk Allah yang paling hebat di atas muka bumi ini. Namun apa yang disebut oleh pengarang kitab ni, sebagai manusia dikembalikan semula menjadi makhluk yang paling rendah semasa tua, sehingga menjadi nyanyuk ketika usia lanjut bagaikan kanak-kanak di peringkat awal kejadiannya. Thumma radadnahu asfala safilin. Tapi manusia akhirnya ada sebagian manusia yang Allah Ta'ala berikan penyakit-penyakit yang menyebabkan hilang daya akal fikiran di ujung usia. Apa dia? Antaranya Alzheimer, antaranya dementia. Ni istilah saintifik. Istilah kita dalam bahasa Melayu kita nyanyuk. Kadang-kadang nak buat sesuatu pun terpaksa dibimbing atau dibantu oleh orang. Juga penyakit seperti Parkinson menyebabkan pergerakan menjadi terlalu terhad. Bercakap pun dah tak boleh. Cakap pun suara terlalu perlahan, tak berapa terdengar. Akhirnya tak cakap langsung. Kan, kerana keadaan penyakit Parkinson itu begitu berat. Jadi penyakit ini tidak ada pada haiwan, tapi ada pada manusia. Kerana manusia itu digunakan akal, sebahagian manusia ini akan mengalami keadaan-keadaan yang kita sebut tadi. Jadi kalau kita tak mahu benda itu menimpa diri kita, selalulah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Paling-paling tidak pun baca surah Yasin atau juga ataupun surah Al-Kahfi. Jadi mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita daripada penyakit-penyakit yang seperti ini, insya-Allah. Baik.
Ibnu Al-Arabi pula berpendapat oleh kerana Allah menyebutkan kurnia tentang buah-buah ini, bahkan memberi penghargaan yang tinggi kepada buah tin. Ada rasa ia adalah makanan penting yang boleh disimpan. Dan antara itulah kita berpendapat wajib mengeluarkan zakat terhadap buah-buahan ini. Jadi seorang ulama, tokoh ulama besar namanya Ibnu Al-Arabi berpendapat, oleh kerana Allah Ta'ala sebut sumpahnya terhadap buah tin dan zaitun ini, maka buah tin dan zaitun ini memberi manfaat yang besar kepada manusia. Dan sebagai ulama fiqh mengatakan buah-buah ini boleh dikenakan zakat, kerana ia adalah makanan asasi bagi sesetengah penduduk di atas muka bumi ini, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang beriklim Mediterranean. Apa makna Mediterranean? Mediterranean ni bahasa Latin. Nama bahasa Melayunya Tanah Tengah, Middle Land, Mediterranean, dengan iklimnya yang sederhana, yang mana kering pada musim panas dan lembap pada musim sejuk. Maka keadaan itu menjadikan kawasan-kawasan yang beriklim Mediterranean ini subur dengan buah-buahan sitrus seperti buah tin, zaitun, apricot, oren, apple, strawberry dan lain-lain. Kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara di kawasan Mediterranean ini, termasuklah di negara Turki, kita lihat buah-buah yang besar, tak buah-buah apple yang besar, buah-buah oren yang besar, begitu subur sekali, begitu cantik sekali rupa dia. Kerana kita tahu Turki pun adalah sebuah negara yang mengalami iklim Mediterranean, sebenarnya yang kita sebutkan tadi, termasuklah Syria, negara asal pengarang kitab ini pun mengalami iklim Mediterranean. Palestin, Israel, Palestin lah, Lebanon, kalau di Afrika Utara, di Libya, Tunisia, Algeria, Maghribi, dan juga di negara-negara yang di sekeliling Laut Mediterranean seperti Itali, Spanyol, Portugal, Greece, mereka mengalami iklim yang seperti itu. Maka Perancis, selatan Perancis, sebab itulah anggur pun hidup dengan subur di sana, begitulah. Wallahu a'lam. Yang kedua, Allah SWT mengecualikan ini dari satu sini orang yang menghimpunkan keimanan dengan amal salih, supaya tuliskan untuk mereka pahala sendiri, padamkan catatan dosa mereka, iaitu orang beriman yang mencapai usia lanjut. Allah SWT tidak mengambil kira telatah mereka ketika usia berkenaan, Jadi orang yang pada masa hidupnya dari muda sampailah ke usia yang lanjut, mereka menghabiskan, mereka banyak membuat amal soleh, memantapkan iman mereka, maka Allah Ta'ala melindungi mereka daripada penyakit-penyakit yang menyanyuk, yang menghadkan fungsi usia lanjut mereka. Dan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka kalau ada. Jadi kita ni nak beramal, tuan-tuan jangan tunggu sekarang lah kita mula beramal. Jangan tunggu aku nak pencen esok 60 lah. Siang tadi pun kami pergi berziarah seorang Allahyarham pegawai polis yang usianya 59 tahun, tinggal tak lebih kurang hampir setahun lagi nak bersara. Tapi Allah Ta'ala tidak, Allah Ta'ala takdirkan beliau tidak sempat menikmati alam persaraan. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan tunggu bersara baru kita nak beramal, tuan-tuan. Allah Ta'ala beri kita masa yang cukup sebenarnya. Jangan kita tunggu bersara. Bersara 60, kita yakin ke boleh sampai 75 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kerana kita pun tahu usia 70-80 tahun tu, kekuatan fizikal kita semakin merosot, semakin berkurangan. Adakah kita nak menempuh usia-usia ini dalam keadaan kita terburu-buru, terkejar-kejar nak melakukan amal soleh? Jadi kita jangan tunggu, sekarang kini kita buat, tuan-tuan. Masjid Suara dibuka balik, khutbah pun sebut jom berjamaah di masjid. Ambil peluang yang ada. Tuan-tuan yang sihat, yang ada kemampuan untuk berjamaah di masjid, pergilah berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya untuk kita semua, insya-Allah. Yang ketiga, Allah menyelar orang kafir. Allah mematahkan hujah mereka kerana kekufuran mereka terhadap pembalasan Allah pada hari manusia dibangkitkan semula. Seolah-olah Allah mengingatkan kita, seandainya anda, wahai insan, sudah tahu bahawa Allah mencipta anda dengan